Okay, Assalamualaikum. Nama saya Mas Fauzi. Kita berada di UTHM sekarang, Universiti Tun Nasional Malaysia, di makmal pembakaran dalam. Hari ini saya nak tunjukkanlah cara-cara kita nak run dyno di makmal ni. So ni kenderaan uji kaji kita untuk biodiesel sawit B30 Euro 5. Selepas setiap 10,000 kita akan buat servis. Yang ini kita dah run dyno dah beberapa hari. So hari ni kita nak run sikit lagi. Kita akan run dyno ni sebelum tukar minyak hitam pada 10,000 dan selepas tukar minyak hitam. So yang ini minyak hitam ni kita dah tukar. So kita gunakan untuk projek ni, sepanjang projek ni kita gunakan minyak glide ni lah, Maxi Glide Hyper Formula untuk SAE grade 15W40. Kita gunakan minyak ni. Ni tong 7 liter lah. Tapi untuk Hilux ni kita pakai 6 liter kan, lebih kurang. So inilah kenderaan uji kaji kita, Toyota Hilux 2.5 liter engine, common rail turbo. Ini kereta tahun 2006. So dia punya turbo masa ni turbo kecil dan dia tak ada intercooler. So kenderaan uji kaji ni kita sambung dengan dyno, Dynapack lah. So kat sini kita ada Dynapack. Dynapack ni ialah hub dyno, yang mana kita panggil hub lah. Sini. So kalau tengok sini, tayar belakang ni kita dah cabut. Tayar belakang Hilux kita dah cabut. Hilux ni actually dia ialah 4-wheel drive. Cuma kita test untuk rear wheel saja. Jadi kita sambung kat belakang. Kalau kenderaan yang yang front wheel drive, kita sambung hub depan lah. So hub ni rupa dia macam ni. Selepas kita cabut tayar tu, kita ada dipanggil connector ni lah, adapter ni. So adapter ni yang sambung ke sini. Kita ada contoh adapter dalam ni. Sini. Okay, ni contoh adapter dyno ni lah. So yang ni akan sambung ke hub kenderaan, yang ni akan sambung ke dyno. Kat sini kita pasang skru dengan dia punya washer lah. Okay. So ni ialah sistem dyno. Di mana dyno ni dia ada connection pada 4 hub ni yang akan sambung ke mari lah. Di samping tu kita ada juga cooling system yang sambung ke cooling tower, mini cooling tower luar untuk sejukkan dia. Inilah sistem dyno. Tengok sini. Inilah Dynapack lah. So kat sini kita set untuk kita boleh set speed, kita boleh set untuk load test, ataupun kita boleh set untuk transient test. Hari ni kita akan buat constant speed test. Sebelum tu kita kena set up vehicle lah macam ni, Toyota Hilux. Kena set dia punya, kena ukur dia punya saiz tayar berapa, kena tentukan dia punya gear ratio berapa, dan ini estimated weight lah, yang fuel type. Dah lepas set up ni semua, so dia ready lah untuk kita ukur. Biasanya saya prefer akan gunakan torque ni dalam unit pound feet, LBFT ni, sebab dia lebih mudah nak convert pergi horsepower So darab RPM bagi ingat, darab RPM bagi 5252, formula dia simple. Okay, untuk dyno ni kita juga buat beberapa ukuran lain selain daripada dyno. Kalau tengok kat engine ni, so kita ada pasang temperature sensor untuk intake. Kita ada pasang temperature sensor untuk exhaust, iaitu selepas turbo. Untuk temperature selepas compression yang turbo ni, mampatan turbo, dan juga yang hampir dengan intake lah. Kita juga ada pasang wire ni wire ni ialah untuk pressure sensor piezoelectric. Yang ni jenis Kistler. Kita pasang, kita gantikan dekat glow plug dia. Dia glow plug pressure sensor piezoelectric. Dia sangat sensitif lah, kita boleh ukur tekanan dalam kebuk pembakaran tu. Yang harga dia ni, Kistler ni memang mahal made in German. Sebiji sensor ni harga dia berbelas ribu.
Nanti kita akan pergi sana untuk detailkan dia punya cara kita ukur. Okay, so kita pusing sini. So di dalam kenderaan ni, tadi sensor-sensor kita dah pasang dekat enjin tu. Yang ni kita ada alat yang sambung kepada lambda sensor, lambda sensor komputer, lambda sensor kereta untuk ukur dia punya oksigen. Kita ada ni Bosch KTS 570. Yang ni sambung kepada OBD2 kenderaan ni lah. Kita ada dapat kita monitor beberapa bacaan. So yang ni dia sambung secara wireless dengan laptop lah, dengan software. So ni ialah software untuk OBD2 tadi, Bosch. So dalam kes ni kita pilih lah model enjin ni 2KD FTV. So kita akan ukur intake temperature dia, manifold absolute pressure, coolant temperature, injection timing, vehicle speed, ni road speed, dan juga accelerator pedal position. Yang ni penting lah untuk kita buat uji kaji. Jadi yang ni semua baca direct daripada OBD tu kenderaan ni lah, Toyota Hilux. Okay, yang ini inilah Onosoki flow meter, dia punya display. Display dia Onosoki. Nanti bila kita run, kita akan baca reading flow rate kat sini lah, flow rate minyak. So kita ada instant flow, kita ada temperature, kita ada density, dan kita ada average flow dalam unit mass per time lah. Okay, kita juga dah standby untuk ukuran smoke. Yang ni ialah brand Kane daripada UK. So ni kita warm up lah untuk ukuran smoke. Ni dia punya probe dia lah. So nanti bila kita run, kita akan ukur smoke. Yang ini ialah brand Kane juga daripada UK. Ini untuk ukur gas. Kita ada ukuran CO2, CO, hydrocarbon, oksigen, nitrogen dengan FU ratio. Ni dia punya filter dia lah. Ni dia punya tube ni. Akhirnya sambung ke probe. Probe ni kita gantung kat sini lah. Sebab nanti sebelum run tu kita buat zero calibration menggunakan udara biasa. Okay, bila kita run ni, asap ni akan mengganggu udara makmal lah. So yang ni kita punya kaedah nak buang asap keluar lah. So supaya makmal ni pengguna dia tak sesak nafas. So kita pergi sini tu. So ni di sebelah kiri kenderaan, sebelah belakang. Sama juga, so kita pasang dua-dua belah lah dyno punya hub ni kepada Dynapack. Inilah kabel hub dyno ni yang pergi kepada komputer controller dia. Dan ni ialah air yang masuk. Ni kita pakai air biasa je yang ada kat cooling tower luar tu. Yang ni lah air yang keluar lah, air yang panas. Bila run dyno tu dia jadi panas lah, sebab dia serap power ataupun kuasa daripada kenderaan ni, dia convert jadi haba. So haba tu kita buang keluar. Okay, di sini kita ada nampak tak boleh. Oh, nampak tu? Cakap, saya masuk. Jap. Okay, temperature sensor tu semua kita sambung kepada Picolog. Picolog ni alat lah. Dia boleh ukur 8 suhu serentak, yang mana dia boleh lock rekod terus masuk dalam komputer. Yang itu kita sambung ke komputer. Okay lah.
Okay, so Pico Lock tu ni dia punya display lah belakang. Ni kita boleh record. Macam ni kita guna berapa channel? 4 channel saja. Dia boleh up to 8 channel. So ni lah suhu sekarang. Kita tak run lagi, tak hidup, tapi dia dah start ambil bacaan. Okay, sebelum tu nak perkenalkan, hari ni pagi ni saya dibantu oleh dua orang pelajar saya. Yang pegang kamera ni Anwar. Sini sikit Anwar, tengok muka kau. Okay, Anwar. Dan juga ni Ilman. Okay, komputer ni juga kita gunakan untuk sambung kepada NI. Sini. So kita gunakan ni alat ni nama dia National Instrument lah. Kita ada ni Combustion Analysis software ataupun sistem yang kita purchase daripada NI. Yang ni dia punya antara card dia lah. Ni macam voltage input lah, analog. Yang ini pula ni dipanggil crank angle encoder. So sebenarnya kat sebelah dalam tu kita dah pasang encoder untuk detect crank encoder. Untuk detect speed dan juga dia punya berapa degree rotation crank tu. So yang ini tak salah ada berapa ni? 360, 720. 720 signal per cycle. Satu rotation tu 720 signal. So signal tu kita encode guna ni lah, crank angle ni, dan masuk kepada NI. NI ni kita yang tadi sensor Kessler tadi tu daripada sini, yang pressure transducer tadi sambung sini. So dia synchronizekan dengan clock ataupun dengan timing engine tadi. Jadi semua tu sistem tu kita masuk dekat sistem ni lah, National Instrument DAQ ni, Data Acquisition. Okay, itu semua dari segi elektronik dia. Yang ni tadi tu untuk ukur temperature dengan crank angle dengan pressure dalam combustion chamber. Okay, ni latung external tank. Hari ni kita akan buat B10 lah, biodiesel daripada sawit 10%. 90% lagi ialah diesel daripada petroleum. So sambungan ni, tangki ni akan sambung kepada Onosuki. Ni dia punya sensor lah, flow dia. So ni lah tangki minyak, daripada tangki minyak tu masuk sini. Dan sini dia supply kepada sistem lah, kepada pump yang akan supply pada common rail dan juga kepada injector. Ini dia punya return fuel lah, lebihan fuel akan swap masuk balik dalam sistem ni. Okay, so bila kita run, kenderaan ni tak bergerak, tapi kita kena sejukkan juga sebab kalau tak nanti dia akan overheat radiator ni. Jadinya kita perlukan macam angin lah. So kita kat sini ada kipas blower ni. Yang ni custom made lah, kat sini je ada. Kita buat inovasi sikit, kita gunakan blower yang ada. So kita susun ada berapa ni, ada 6 blower. Yang mana kita boleh customkan dia punya angle dia. So kalau kenderaan tinggi, kita adjust lah ikut radiator dia. Antara perkara yang penting untuk blower angin ni, satu, dia punya angin tu mesti kena radiator. Yang radiator. Dan kita juga perlu angin untuk bahagian bawah, undercarriage. Sebab haba daripada bawah ni pun perlu dibuang. Kalau kenderaan bergerak, dia kena sejukkan juga disc brake lah. Tapi ni kenderaan tak bergerak, kita tak perlu sejukkan disc brake lah. So yang penting radiator dengan undercarriage lah bawah. Okay, so kita ready untuk run sekarang. So sebelum run tu, kita kena pakai PPE lah, personal protective equipment. So kita ada dua benda je. So yang ni ialah
earmuff apa tu, penyerap bunyi lah. Ni brand 3M, made in USA. So yang ni kalau pakai ni, dia akan boleh kurangkan desibel sebanyak 30 desibel. So kalau bising tu 90 desibel, average dia akan potong lah jadi tinggal 60 je. Ini untuk apa tu, protection telinga lah. Sebab bila run dyno ni memang bising, sangat bising. Bunyi enjin tu. Kalau kita run low speed tak ada masalah. Bila kita run high speed 110, 130 km sejam, memang sangat bising. Ni pula ialah half face gas mask. Yang ni brand 3M juga. So kita pakai ni lah macam ni. So kita yang ni pasang dengan dua cartridge. Ni cartridge nombor 3M 6006. Yang ni ialah untuk multi gas. Macam-macam gas dia boleh tapis lah. So yang ni juga penting sebab bila kita run ni, especially kalau kita test minyak yang dalam kajian, kadang kita test aditif, dia mungkin menghasilkan gas-gas yang bahaya lah untuk kesihatan. Jadi kita pakai ni. Okay. So sekarang kita start dengan warm up engine dulu lah. Dan semua equipment kita kena on kan supaya dia stabil. Macam ni semua equipment dah on, dah ready. So kita start dengan start engine lah. Yang tag tu mana? Kita tunggu kejap sambil tunggu enjin panas, mungkin dalam 1 minit ke 30 saat macam tu lah. So ni cara pakai dia macam ni. Dia ada depan belakang So mula sekali pakai yang atas. Kita pakai yang mulut ni ha. Ni baru ikat belakang. So dia fit lah. Tapi kalau saya pakai ni, so kalau pakai ni tak dengar pula suara saya nak terangkan. So saya tak pakai ni lah. Sementara sebab ni demo je, kita akan buat demo. Okay, fan ni hidup kan? Medium speed boleh kot? Okay. Berangin tu, sedap. Okay man, siapa yang setting pedal? Okay. So Anu akan setting pedal APP, accelerator pedal position, pada 45. Jadi kita set speed 1680 untuk hasilkan ni speed dia 60 km sejam. So kita masuk gear 4.
Kenapa gear 4? Untuk dapatkan ratio dia 1:1. So pedal tu kita pijak, kita ada special lock lah untuk pedal tu. Ni untuk set speed pada 60 km sejam. Itulah bacaan torque dia. Sekarang bacaan torque dia 153 lebih kurang. Hub kanan kiri pusingan dia 430 revolution per minute. Okay, ni RPM 1680. Ni yang kita baca dekat apa tu, dekat dalam kenderaan lah. 1680 pun ada juga, dan juga speed dia 60. So ni bacaan Bosch OBD2. Intake temperature 28 darjah Celsius. Manifold absolute pressure 1500 millibar. Coolant temperature 68. Ni kira sejuk lagi lah. Kita patutnya run lebih kurang 70 ke 80 degree Celsius baru boleh run. So kita tunggu sekejap untuk sistem tu stabil. Main injection duration pun ditunjukkan situ, 1280 microsecond. Kuantiti minyak 50.66 mm3. Vehicle speed 59. DPP, accelerator per deposition ni yang pedal minyak lah. Pedal minyak pada kenderaan pada 43%. Yang ini ialah bacaan Onosoki. Suhu minyak sekarang 29.5 darjah Celsius. Density dia 0.8187. Yang penting ialah instantaneous flow 8.38, 8.32. Dia ada fluctuate sikit, kita tunggu dia stabil dan baru kita ambil data. Yang ini dia berubah setiap berapa saat? 2 saat. Instant failure. Yang ni dia punya apa tu? Macam setiap 1 saat ni dia tukar ambil lah. Biasanya kita akan ambil average flow tu lah setiap 30 saat selama 30 saat. Okay, so tu dia. So average flow 8.31 kg sejam. Flow minyak diesel itu. So Anwar akan buat, masukkan probe cane gas analyzer dekat exhaust tu belakang tu. Okay, ni dia punya bacaan dia. Belum lagi dengan ukur ni. So sampling time untuk exhaust 30 saat. So kita tunggu 30 saat baru kita akan dapat bacaan. Okay, so ni bacaan dia. CO2 7%, CO 0.2%, hydrocarbon 1 ppm, O2 oksigen 7.82%, nitrogen oxide 644 ppm. Sekarang Anwar akan masukkan cane smoke analyzer probe pada exhaust. Ini pun wireless juga. Dia sambung kepada reader ni lah secara wireless. Ha? 30 saat juga. 10 saat. So sampling time 10 saat.
Okay, so bacaan dia ni dia lock kan? Right. Ni lah. So tadi bacaan dia ialah sebanyak 8, lebih kurang 8% H tu ialah unit cartridge yang untuk smoke. So hub dia pusing ni untuk kelajuan 60 km sejam. So ni bacaan pico scope untuk pico temperature lock. So kita record capture dia. So suhu dia filter 1 34.7. Ni selepas mampat oleh turbo charger dia 88 dan hampir kepada intake 75. Kemudian exhaust, suhu exhaust yang ini selepas turbo sebelum lambda sensor 400 darjah Celsius. Kita tengok ni pula ialah sistem National Instrument. Ni graf yang kita dapat daripada sini. Kita ada graf in cylinder pressure dan kita ada graf injector signal dan kita ada graf manifold MEF kan. Kita ada graf MEF. So yang bahagian atas ni mana? Okey, bahagian atas tu ialah combustion pressure So bahagian sini ialah dia punya compression dia. So bahagian puncak dia tu yang macam bukit bergerigi tu apa semua tu, tu ialah combustion pressure. Bahagian bawah yang warna merah ialah signal untuk injector maksudnya dia inject bila tu signal injection duration. Okey. Dah. Lambda dah. Sederhana. Okey. Jadi itu saja untuk dyno ni. Untuk result tu kita akan buat sharing lain lah. Nak kemas dengan nak pasang pun cerita lain, panjang juga proses dia tu. So hari ni kita share pasal preparation dan run dyno. So macam ni bila setiap kali run off man. Fan je off kan. So setiap kali run setiap kali run dyno ni, so itulah prosedur yang kita kena buat lah, step by step tadi tu. So make sure equipment semua terpasang dengan baik, dyno dengan kenderaan terpasang dengan baik, equipment kena warm up dulu, engine pun kena warm up. Bila kita dah set speed yang kita nak tu 60 macam case ni 60 km sejam, dan barulah kita start ambil reading lah apabila semua dah stabil. Okay, so safety equipment semua kena pakai. Dalam kes ni saya tak pakailah sebab sekejap saja. Dan data semua kita rekod gunakan logger. Okay, so itu saja untuk perkongsian hari ini. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.